Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Malam ni kita masuk pada muka surat 32. Bagi yang ada buku ni buku fiqh berinteraksi dengan bukan muslim dan muslim, hukum hakam yang ada dalam Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan yang ketujuh pada muka surat 32 berkenaan dengan hukum kita ziarah bukan muslim. Secara umumnya tuan-tuan dan puan, menziarahi merupakan satu perkara yang disuruh dalam agama kita. Saling ziarah, menziarahi di antara satu sama lain. Sebab bila kita kata ziarah ni, dia masuk dalam erti kata hubungkan silaturahim. Ya, hubungkan silaturahim. Kita ada jiran, tak pernah tanda rumah dia. Tak tahulah kok silaturahim kita kuat ke tak kuat ke, wallahu a'lam kan. Jadi dulu kita kalau tengok orang tu hubung silaturahim, kita nampak dia ziarah lah. Sekarang ni pun payah juga, sebab dia kawan net ni banyak kan. Kawan alam maya ni tak pernah jumpa pun. Saya ni ada berpuluh-puluh grup kan, orang tambah. Kita nak komen lebih-lebih pun tak tahu, kita tak kenal siapa kan. Orang masuk tambah. Jadi kumpulan WhatsApp tu ada 100 orang, ada 90 orang kan. Ustaz 10 orang dalam satu kumpulan. Kita berlatih pakai keluar seorang. Ni semua ustaz ni dia kata, dia komen tadi tak keluar orang, saya keluar nampak sikit. Ustaz ni apa ni, orang nak ajak bincang pasal agama, keluar. Masuk seorang, keluar. Masuk kan. Dah. Ya. Kumpulan grup WhatsApp tu berpuluh-puluh laran kan. Data kita kecil, handphone komen. Kalau handphone besar tak apa, ada 3-4 handphone tak apalah. Kerja kita nak layan komen-komen orang. Ya, jadi niat mereka baik, alhamdulillah, nak bincang. Tapi kemampuan kita nak layan satu-satu tu agak terhad, agak terbatas sebenarnya. Baik, tak apalah secara umum Nabi SAW menggalakkan kita ziarah, menghubungkan silaturahim. Dalam sirah Nabi SAW ada suruhan dari Nabi SAW untuk kita ziarah kubur. Tujuan dia, hikmah dia supaya kita ingat kepada kematian dan ingat kepada akhirat. Ini tujuan utama dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, zurul qubur, ziarahlah kubur. Hendaklah kamu ziarah kubur, fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Maka sesungguhnya ziarah kubur ataupun kubur itu sendiri, ziarahlah kubur, maka sesungguhnya ziarah kubur ataupun kubur itu tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi tujuan kita ziarah kubur untuk ingat kepada akhirat. Jadi kalaulah rumah kita sebelah kubur, bagus ke tak bagus? Bagus lah, ingat pada kubur kan. Lalu sikit, alhamdulillah nak mati dah. Itu baguslah. Jadi sini tak ada kubur ada rumah tepi kubur apa kan. Sebab ingat kepada akhirat. Kalau rumah kita jauh pada kubur, bila kita nak ziarah? Siapa ziarah kubur sebulan sekali? Tak ada kan. Kecuali tu imam lah. Tu imam kena pergi ziarah kubur lah. Tu bila nak pergi tanah orang mati, nak pergi baca talqin dan sebagainya. Yang lain tunggu mampu tunggu mati lah orang nak rawat. Tak ada kenal-kenal, tak ada jiran yang dekat, yang rapat, tak ada sahabat anda yang rapat, tak ada adik-adik yang rapat yang mati, tak, kita tak ziarah kan. Yang datang sembahyang pun dia sembahyang dekat sini je, kat surau ni je, kat masjid Batu dia tak tidak. Yang begitu yang dekat-dekat je, yang rapat-rapat je, yang ada kaitan dengan amalan ke bumi maya tu. Jadi sini sunnahnya Nabi suruh kita ziarah kubur. Tujuan utamanya adalah untuk ingat
kepada akhirat. Bukan benda lain. Tujuan utama adalah untuk ingat kepada akhirat. Yang keduanya untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah merahmati dan Allah mengampuni si mati. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada mayat dalam kubur, bukan berdoa kepada orang yang mati. Ada orang ziarah kubur, dia berdoa kepada orang mati, dia bukan berdoa kepada Allah. Ya, kadang-kadang orang bawa ziarah kubur wali Allah, kubur wali Songo, kubur Habib Noh di Singapura, kubur mana lagi kalau dalam negara kita? Kuburlah orang-orang yang alim ke, orang soleh ke, kubur Tok Kenali ke. Kadang-kadang dia ziarah tu, dia berdoa kepada orang mati. Wahai wali Songo, wahai Habib Noh, dia doa, bukan doa pada Allah. Kalau doa pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang wahai Tuan Syekh, wahai cepulah orang mati tu. Jadi dia berdoa bukan kepada Allah, tapi berdoa kepada orang yang sudah mati. Cumanya kadang-kadang bila berdoa kepada orang mati ni, kadang-kadang dia masuk dalam bab yang salah. Kadang-kadang masih lagi kita perlu perhatikan juga. Yang salahnya kalau kita berdoa kepada orang mati dan kita minta orang mati itu buat sesuatu yang bukan bidang kuasa dia. Misal kita datang ziarah kubur Habib Noh di Singapura, ya. Kita datang ziarah kubur Wali Songo di Indonesia. Kita panggil ya Habib Noh, ya wahai Wali Songo, wahai Tuan Syekh, ampunkanlah dosa kami. Boleh kan tak boleh dia mengampunkan dosa kita? Itu bukan kerja dia, bukan kerja manusia, hatta bukan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengampunkan dosa seseorang. Jadi bila kita datang ziarah kubur tu, kita minta kepada orang. Kalau kita ziarah kubur bapa kita, wahai bapa, tolonglah ampunkan dosa saya. Dosa mana? Dosa tak sembahyang, dosa tak puasa, kan? Itu yang salah tu. Baik, itu yang salah. Yang kita perlu perhatikan lagi pula, ada pula bentuk lain. Yang ni saya tak mau nak kata lah, tapi saya nak tahu dulu. Kita ziarah kubur, kita minta kepada Tuan Syekh, orang alim yang dalam kubur tu, kita minta pada dia jangan lupakan kita di akhirat nanti. Kita ziarah kubur Wali Songo, wahai Wali Songo, saya datang ziarah ni, janganlah lupakan saya di akhirat nanti, tolonglah saya. Dia minta tu, minta macam pesan kan, bagi syafaat sikit, wahai Tuan Syekh, tolonglah saya di akhirat nanti, berilah syafaat sikit. Yang ni kita tak tahu nak hubung lagi ni, biar dulu. Nak kata salah pun tak boleh, nak kata betul pun tak boleh kan. Tapi kalau yang salah dia minta ampun dosa, minta bagi rezeki, wahai Tuan Syekh, bagilah rezeki pada kami. Kerja bagi rezeki, kerja apa? Kerja Allah, kerja ampun dosa Allah. Wahai Tuan Syekh, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkan penyakit, kerja apa? Allah. Yang tu kita tak mahu lah, tu confirm dah, tak betul. Cuma sini kita, wahai Tuan Syekh, janganlah lupakan kami di akhirat nanti. Yang ni mungkin boleh, mungkin tak boleh. Nak kata tak boleh pun, dia minta jangan lupa ya, kan? Nak kata boleh pun, pernah ada sahabat Nabi buat macam tu, pernah ada ulama-ulama dulu buat macam tu. Yang tu yang nampak apa? Kadang-kadang ada orang buat tu, berdoa di kubur, tapi dia bukan minta doa tu supaya ampunkan dosa, tapi dia minta Tuan Syekh dalam kubur tu tidak melupakan orang yang ziarah tu ketika berada di alam akhir nanti. Jadi benda yang tak apa jelas ni, seeloknya kita tak selalu amalkan lagi lah. Tak apa jelas, kecuali kalau kita puas hati, kita ada dalil yang menyatakan bahawa benda tu adalah harus, benda tu adalah dibenarkan dalam agama kita. Baik, balik pada masalah kita ziarah kubur, ziarah orang sakit, ya, orang bukan Islam.
Orang bukan Islam yang sakit, orang bukan Islam yang meninggal dunia. Yang pertama, ziarah orang bukan Islam yang sakit. Jiran kita bukan Islam sakit, jiran kita bukan Islam kemalangan, kawan kita bukan Islam ditimpa satu musibah dan sebagainya, sakit, dan mungkin sakit itu pula boleh membawa kematian. Ada dua hadis, dua sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW ziarah terhadap bapa saudara Nabi Abu Talib yang ketika itu sedang sakit, yang ketika itu sedang nazak, yang ketika itu berada di akhir hayat beliau. Nabi ziarah, ialah bapa saudara kan? Nabi ziarah bapa saudara yang bela Nabi, bapa saudara yang asuh Nabi, bapa saudara yang bawa Nabi, berniaga, latih Nabi, didik Nabi, bagi perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hubungan Nabi dengan bapa saudara ni sangat-sangat rapat. Jadi bila mana Abu Talib dalam keadaan sakit, ketika ini Abu Talib tidak beriman lagi, ya, tidak beriman. Dia kata bila dia tidak beriman, maknanya dia bukan Muslim. Dia bukan Muslim, dia masih lagi tidak menyatakan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi sini terdapat pertikaian di kalangan para ulama sama ada Abu Talib ni beriman ataupun tidak. Sama ada Abu Talib ni beriman ataupun tidak. Ada ulama kata Abu Talib ni kafir, sampai akhir hayat dia jadi kafir. Ada ulama berkata demikian. Tetapi ada juga ulama yang berkata bahawa Abu Talib ni beriman. Sebab bila Nabi ajak dia masuk Islam, ajak dia beriman, Nabi ajak, Nabi sebelah Abu Talib, sebelah lagi ada Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi ajak masuk Islam, beriman, Abu Lahab, Abu Jahal tak bagi. Jadi dalam keadaan yang genting tu, Nabi Abu Talib seolah-olah dia nak ikut anak saudara dia Nabi Muhammad, ataupun dia nak ikut ni pembesar ni, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Jadi ketika Nabi duk ajak Abu Lahab duk bantah dan sebagainya, akhirnya Abu Talib ambil jalan tengah. Dia menyatakan dia berada di atas agama bapa dia Abdul Muttalib. Agama bapa dia Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni pula lagu mana? Kan? Itu yang dapat pertikaian tu, sama ada Abu Talib ni beriman ataupun tak beriman. Sebab ada hadis Nabi SAW menyatakan Nabi datang daripada keturunan yang mulia. Bapa Nabi Abdullah pun mulia, baik, orang soleh kan, tak ada buat maksiat, tak ada syirik kepada Allah. Abdullah ni pula datang daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni datang dari maknanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa taqallubuka fis sajidin. Bolak balik Nabi itu dalam kalangan orang yang sujud. Makna dalam ayat ni ulama tafsir perpindahan Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, turun kepada Nabi Ismail, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, si semua orang sujud belakang. Orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Bolak balik kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, dalam kalangan orang yang sujud. Jadi keturunan Nabi itu, cahaya Nabi itu dia gerak daripada Nabi Adam sampai nak lahir Nabi itu, semua dari kalangan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita, ulama-ulama kita tidak menyatakan bahawa Abdullah itu ahli neraka. Bapa Nabi itu dikatakan ahli syurga. Sebab dalam ayat ini dia adalah di kalangan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah masalah dia ni Abu Talib ni kafir ke beriman ke, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak penting pun bagi kita. Kan? Kita nak hukum orang tu kafir ke, orang tu beriman ke, tak penting bagi kita. Sebab benda dah lepas dah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita duk kata ke orang ni, kata ke orang ni, yang penting kita ni sama ada kita ahli syurga ke ahli neraka. Dia sama lah begini, kita duk gaduh kan. Ni sambut maulud ni. Maulid sambut lah.
maulid tuan-tuan, orang sambut maulid, surau masjid sambut maulid. Ada tak di kalangan masyarakat kita yang tak setuju sambutan maulid Nabi? Ada. Masjid surau buat, Tok Imam buat, Tok Bilal buat, jawatan kuasa masjid buat, jemaah datang, sambutan maulid Nabi. Katalah buat perarakan, buat pertandingan azan, buat pertandingan cerita, buat ceramah, buat forum dan sebagainya. Temanya sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam masyarakat kita, Korea kita ni tak setuju. Okey kan tak okey? Tak okey. Tak okey Okey. Okey. Sebab dia tak setuju je. Takkan tak setuju tak boleh. Dia tak setuju. Takkan dia nak setuju dengan semua pendapat kita kan? Kita tak setuju dengan pendapat dia. Ada benda kita setuju, ada benda tak setuju. Dia tak setuju dengan pendapat kita, biasalah, normal. Kalau dia setuju dengan semua pendapat kita, aktiviti kita buat, kita setuju dengan dia pula, semua apa dia buat, setuju. Tak normal tu kan? Dalam kehidupan kita tak normal. Suami isteri, suami buat apa pun isteri reta tak apa Isteri buat apa pun suami tak kata apa, tak apa okey, tak ada masalah. Isteri balik pukul 12 tengah malam ke, habis kerja pukul 5 tak balik, dia kata abang saya dah kerja ni, kata nak pergi shopping kan, balik pukul 10 malam kan. Suami tak okey, tak ada masalah. Okey kan tak okey tu? Pelik tu, pelik kan? Jadi kalau setuju tak setuju okey, tak ada masalah. Okey, boleh terima. Tetapi sekarang bila kita ada perbezaan pendapat, contoh dalam sambutan maulid, kita bukan sekadar setuju tak setuju. Dia naik sikit, makin hangat, dia mula melabel. Dia mula tuduh menuduh, dia mula sesat menyesatkan. Yang sambut maulid dengan yang tak sambut maulid. Baik, ni puak sambut maulid, ni puak tak sambut maulid. Contoh puak sambut maulid dengan tak sambut maulid. Bila jawatan kuasa jemaah sini nak buat sambutan maulid Nabi, nak buat perarakan, puak tak sambut maulid pun kata sembang. Dia tak setuju mula, tak apa lagi, tak setuju. Lepas tu dia mula meningkat sikit, dia mula tuduh. Dia mula tuduh puak-puak sambut maulid, puak-puak ni tak betul, puak-puak ni sesat, puak-puak ni buat perkara bid'ah. Boleh buat bid'ah sesat. Bila sesat, masuk syurga kan masuk neraka? Syurga kan neraka? Jawab. Neraka, puak-puak ni kata ni. Ni puak tak sambut maulid ni. Dia kata, puak-puak ni semua neraka ni. Tok Imam, Tok Bilal, semua neraka ni. Sebab sesat, sebab buat bid'ah sesat masuk neraka. Puak tak sambut maulid tak? Dia mula dulu. Puak sambut maulid pula, dia tu tengok puak-puak ni datang sembahyang jemaah balik, kita nak buat maulid, dia bangkang, dia tak setuju kan. Dia mula marah sikit, marah kat puak ni. Bila dia marah, dia tuduh. Dia tuduh apa? Dia tuduh puak ni tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal tak sayang pada Nabi. Pasal apa tak sayang pada Nabi? Pasal tak mau sambut maulid Nabi. Kalau tak sambut maulid Nabi, tak sayang. Kalau sayang, sambut maulid. Tak sambut maulid, tak sayang. Simpel dia mudah lah. Kalau sayang Nabi, mesti sambut maulid. Kalau tak sambut maulid, tak sayang. Orang tak sayang Nabi, neraka ke syurga? Tak sayang pada Nabi. Jawab. Neraka. Dia kata marah. Puak ni jawab tadi, kata puak ni neraka sebab sambut maulid Nabi. Puak ni kata ni neraka. Nampak? Okey kan tak okey? Ya, betul. Tapi ni tuduh. Ni pola tuduh ni. Ni yang tak okey ni. Yang tu saya kata, peringkat pertama, kalau kita tak setuju, okey, tak ada masalah. Diam je lah. Kita nak buat perarakan pukul 8 pagi, dia datang sembahyang subuh pukul 6, 6.30 tu, habis sembahyang subuh dia balik lah. Orang tiap saya nak berarak, dia pukul 7 naik pakai truk nak pergi jogging. Kayak masuk hutan mana, balik tengah hutan, habis lah. Saya kata sembahyang maghrib lah, tak ada masalah. Kan? Tapi sekarang ni bukan sekadar setuju tak setuju, dia mula melabel, dia tuduh. Dua-dua puak ni. Dan tuduh pun sampai satu peringkat, puak ni kata puak ni masuk neraka,
Puak ni kata, puak ni pun masuk neraka. Saya ada tengah sikit. Saya ahli syurga ni. Nampak? Itu masih bahaya kan? Nampak tak? Ini yang tak bagus ni. Baik. Ada hadis yang pesan, Nabi pesan kepada kita. Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah Ta'ala redha kepada dua manusia yang mana manusia A bunuh manusia B. Manusia A bunuh manusia B. Allah redha dua, yadkhulanil jannah, kedua-dua mereka masuk syurga. Allah redha. Sebab dia Allah redha, yang kena bunuh pun Allah redha, yang membunuh pun Allah redha. Bila Allah redha, masuk syurga. Besar tak dosa bunuh? Besar kan? Baik, saya nak bawa hadis ni. Kalau kita boleh faham hadis ni elok-elok, katalah di akhirat nanti tiba-tiba ni yang hadis tadi, yang bunuh, yang membunuh, yang kena bunuh masuk syurga, mereka bertemu dalam syurga. Boleh berlaku tak? Boleh. Tiba-tiba di akhirat nanti yang sambut maulid masuk syurga, yang tak sambut maulid masuk syurga. Bertemu dalam syurga. Syurga sama level. Sama-sama. Puak sambut maulid tu kumpul puak dia. Sama-sama. Macam mana sihat ke puak tak sambut maulid, kumpul geng-geng dia. Tuk Imam. Puak ni kata, Tuk Imam, Bilal pun dah. Macam mana boleh masuk syurga? Pada dunia tu Tuk Imam rakau kan? Tuk Imam buat rakau. Puak-puak ni pula Tuk Imam, Tuk Bilal, ada dalam syurga. Kita ingat neraka. Tak sambut maulid, ingat masuk neraka. Boleh berlaku tak? Ya, kita sebab kita ada iman. Yang sambut maulid pun ada iman, ada amal soleh. Yang tak sambut maulid pun ada iman, ada amal soleh. Cuma kita suka label, suka tuduh. Katalah kita bertemu dalam syurga, masuk dalam syurga, sembah. Puak tak sambut maulid tanya, Haji, macam mana Haji boleh masuk syurga? Kami duduk sembah kata Haji ni kalau neraka dah. Pasal buat benda bid'ah, buat benda sesat, kan? Puak sambut maulid kata, itulah saya ketika hisab tu, puak sambut maulid kata, saya ketika hisab Allah Ta'ala tanya beberapa soalan. Antara soalan cepu mas Allah Ta'ala tanya ni, pasal apa hang sambut maulid? Puak sambut maulid kata, ya Allah, saya sambut maulid sebab saya sayang pada Nabi, saya cintakan Nabi, saya nak ajak masyarakat qaryah saya, masyarakat kawasan saya kenal Nabi, sayang pada Nabi dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buat perarakan supaya masyarakat semangat menzahirkan kasih sayang dengan spanduk dan sebagainya, kasih sayang pada Nabi. Saya buat pertandingan bercerita sepenuh maulid Nabi supaya anak-anak, kanak-kanak baca sejarah Nabi dan mereka hafal sejarah Nabi, cerita balik sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buat forum maulid Nabi supaya masyarakat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya buat maulid, sambutan maulid kerana sayang pada Nabi. Agak-agak Allah marah ke Allah redha kalau jawab macam tu? Allah redha pasal sayang pada Nabi. Allah redha. Habis itu puak ni tanya lah, hang pula macam mana boleh masuk syurga? Kami dulu ingat marah pasal tak sambut maulid, kan? Ya kata Imam, kan? Kata Imam kata macam tu kot, kan? Macam puak tak sambut maulid kita. Kami pun Allah Ta'ala tanya macam soalan tu juga. Pasal puak tak sambut maulid? Puak tak sambut maulid kata, ya Allah, saya tak sambut maulid sebab saya sayang pada Nabi. Saya baca sirah Nabi, saya baca hadis Nabi, tak jumpa satu hadis pun Nabi buat majlis perarakan sempena maulid Nabi. Tak jumpa satu hadis pun Nabi buat pertandingan bercerita sempena maulid Nabi.
Oleh kerana Nabi tak buat perarakan sempena maulid Nabi, tak buat pertandingan cerita dan sebagainya, tak buat pertandingan adab sempena maulid Nabi, saya pun tak mau buat benda tu. Sebab saya sayang kat Nabi. Agak-agak Allah marah ke Allah redha? Allah redha juga. Tak redha masuk juga. Dan nak gaduh pasal apa? Tak payah nak gaduh lah. Sebab yang nak bagi masuk juga tu Allah. Kalau sekadar setuju tak ada masalah, okey lah, tak apa, tak ada masalah. Jangan label, jangan tuduh, jangan sesat-sesatkan. Ya? Sebab semua kita nak redha Allah. Yang penting pastikan, yang sambut maulid pastikan sayang pada Nabi, nak redha Allah. Yang tak mau sambut maulid pun pastikan sayang pada Nabi, nak redha Allah. Itulah sikit je. Kau sampai akhirat dalam syurga bergaduh pula. Aku tak puas hati juga. Aku nak report pada Allah. Puas sambut, tak sambut boleh kata. Aku nak report pada Allah. Tak mau, tu imam masuk dalam syurga. Pasal itu imam tak terima. Tu imam kata kalau macam tu aku pun nak report pada Allah juga. Gaduh lagi ya. Tak gaduh dah, akhirat dah ada syurga. Jadi saya nak bawa benda tu supaya kita berlapang ada terima perbezaan pendapat, ya. Kalau tak setuju tak apa, kita bagi tahu, bincang lagi. Tak payahlah buat pertandingan cerita, tak payahlah buat perharakan tahun ni. Tak apa, bincanglah. Tak ada masalah. Kita buat macam ni lah, lagi bagus. Bincang, kan? InsyaAllah. Baik. Balik pada asal ni maknanya tidak ada masalah. Abu Talib berimankan tak berimankan itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis ni menunjukkan Nabi menziarahi bapa saudara yang sakit. Begitu juga hadis yang kedua, bagaimana ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang Yahudi yang sakit. Itu ada seorang Yahudi yang masih muda, dia sakit, Nabi datang ke rumah dia, ajak dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi datang, Nabi ajak dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kalau jumpa bukan Islam, kita ajak beriman. Tanya dia, oh percaya tak Tuhan yang Esa? Percaya tak Allah sebagai Tuhan yang Esa? Kalau dia percaya Tuhan Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Percaya tak Muhammad tu Rasulullah? Ya, kalau dia kata ya, saya percaya Muhammad tu Rasulullah, insya-Allah dia beriman, cukup lah. Kan? Tak payah kita nak ajar ucap. Dia percaya kata tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad tu Rasulullah. Okey tu. Yang lain tu kita serah pada Allah. Katalah dia kita jumpa Cina tua ke, India tua ke, umur 60 lebih, nak jalan pun tak larat dan tak kuat, dia tanya, percaya tak tiada Tuhan melainkan Allah? Percaya tak Muhammad Rasul? Kalau dia kata percaya, dia serah pada Allah, harap dia beriman tu. Kan? Dia tak sembahyang, tak sembahyang tu biar pergi ke dia, nak buat macam mana kan? Kita tak mampu nak ajar, kita tak mampu nak didik dia, tapi dia sudah ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ajak pemuda ni beriman, ajak ucap kalimah syahadah, ajak mentauhidkan Allah, mengaku Muhammad Rasulullah. Pemuda ni dia pandang bapak dia, dia tengok bapak dia, akhirnya bapaknya menyuruh agar taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dia tak beriman lagi, bapak dia masih kekal dalam Yahudi tu, dalam agama Yahudi. Tapi bapak dia kenal Nabi, kenal akhlak Nabi, kenal kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bapak dia perintahkan dia untuk taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, itu mana boleh kita ziarah, ya. Orang sakit, bukan muslim yang sakit. Walau bagaimanapun ada batas yang perlu dijaga, ya. Batasnya ialah ketidakharusan kita minta ampun kepada Allah selagi mana seseorang bukan muslim belum beriman. Kita ziarah dia belum beriman lagi, kita angkat tangan, ya Allah ampunkanlah dosa kawan ni, ya Allah. Tak boleh lah, sebab dia belum beriman lagi, ya. Kita minta dia, kalau minta rahmat tak apalah, minta rahmat tak apa, minta ya Allah berilah hidayah kepada dia, ya Allah, yang tu tak apa. Minta hidayah, doa pada Allah, minta kawan kita ni sehat, minta dia murah rezeki, yang tu tak ada masalah. Tetapi yang tak bolehnya minta Allah ampunkan dia. Sebab apa? Sebab syarat iman tu masih belum ada. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 84.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah kamu dan janganlah kamu, terjemahan itu salah tu. Dan janganlah kamu bersolat, tertinggal janganlah kamu bersolat. Janganlah kamu bersolat ke atas seseorang daripada mereka, daripada orang kafir. Wala tusalli ala ahadin minhum. Janganlah kamu solat ke atas mereka, solat jenazah ke atas mereka. Ya. Tak kira lah solat jenazah cara kita ke cara mereka pun tak boleh. Cara Kristian ke Hindu ke tak boleh. Cara kita pun tak boleh juga. Solat ke atas seseorang daripada mereka bukan Muslim. Yang mana mata abada, yang telah mati. Terjemahan dia lari ya. Dan terjemahan yang betul dan janganlah kamu bersolat ke atas seseorang daripada mereka dan Muslim yang telah mati selama-lamanya, wala taqum, yang telah mati selama-lamanya. Tertinggal tu, balik tengok terjemahan Quran yang telah mati selama-lamanya. Mata abada tu tak terima. Wala taqum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Diri atas kubur ni makna apa? Menyegelarakan urusan kebumiannya. Tunggu sampai habis. Kalau dia Hindu, kita tunggu dia bakar mayat dia, bubuh dalam periuk dia, bekas dia tu, abu-abu dia. Tak perlu kita berdiri di atas kubur menunggu habis selesai upacara dia. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan kepada keluarga dia. Yang Kristian serah kepada Kristian, yang Hindu serah kepada Hindu. Kita nak minta apa tak boleh, nak solat pun tak boleh, nak hadir dalam upacara pun tak boleh, kecuali kalau yang mati itu ibu bapa lah. Maknanya itu sekadar nak melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Ada ulama kata boleh. Mak bapa dia mati dalam keadaan kafir, anak ni dah Islam, jadi dia turunkan ibu bapa dia dalam yang lahat sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak itu ada keharusan lah di kalangan para ulama. Sebab apa? Allah Ta'ala tak bagi sembahyang, tak bagi berdiri di kubur mereka, uruskan jenazah mereka. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mengaku Allah sebagai Tuhan, tidak mengaku Muhammad itu sebagai Rasulullah. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka itu mati hal keadaan mereka fasik. Jadi ayat ni kata ulama turun dalam kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat ini diwahyukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan solat jenazah ke atas mayat Abdullah bin Ubay, sedangkan dia seorang munafik. Dia baik zahirkan keimanan dia, tapi dia tak beriman. Dia adalah munafik, bahkan dia adalah ketua munafik. Dia zahir dia tolong Nabi, zahir dia bantu Nabi, zahir dia sembahyang berjemaah dengan Nabi, tapi dalam sengak-sengak dia merancang komplot untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang mana? Dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, tentera Islam berjumlah lebih kurang 1000 orang. Tentera kafir ketika itu 3000 orang. Tentera Islam 1000 orang bergerak ke medan Uhud, tempat kita pergi ziarah di Madinah tu, medan Uhud tu. Tengah perjalanan dari Madinah nak pergi ke medan Uhud, tengah perjalanan Abdullah bin Ubay patah balik. Dia bawa balik 300 orang. Jadi tentera Islam bukan 1000 orang, tentera Islam lebih kurang 700 orang melawan tentera kafir 3000 orang. Abdullah bin Ubay dia khianat pada Nabi, dia bawa balik 300 orang. Itu kata munafik dia tu. Baik, apabila Abdullah mati, anak Abdullah datang, anak dia baik, anak dia soleh, datang
Menjumpa dengan Nabi, minta jubah Nabi, pakaian Nabi untuk dikafankan jenazah bapa dia. Sebab anak ni sayang pada bapa, anak nak uruskan jenazah bapa dia. Jadi anak dia barangkali fikir macam mana nak bantu bapa dia sedangkan bapa dia jahat. Jadi anak dia dapat idea nak ambil keberkatan dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia datang jumpa Nabi, minta izin jubah Nabi. Nabi pun bagi jubah Nabi, pakaian Nabi untuk balut kapankan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi seolah-olah kita bayangnya bila masuk dalam kubur nanti malaikat apa? Mungkar Nakir mari tengok nanti, ni jubah Rasulullah. Seolah-olah kita bayang, ni jubah Rasulullah ni, mayat ni dibalut dengan jubah Rasulullah. Yang mana bukan calang-calang orang ni. Kan? Kita nak soal, kita nak hukum orang ni. Kalau orang ni tak hebat, sudah tentu Rasulullah tak bagi jubah Rasulullah. Seolah-olah kita bayang macam tu. Kenapa nak balut mayat Abdullah ni dengan jubah Rasulullah? Rasulullah bagi, tapi Rasulullah kata jubah itu tidak boleh membantu Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun jubah Rasulullah, sebab tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama lah kita dah ambil majlis berkat, Abu Rasulullah ada kan buat kan, ada kadang-kadang share kan. Yang pertama, wallahu a'lam, kita pun tak pasti betul ke Abu Rasulullah. Kalau kita fikir logik akal kita yang sihat, betul ke tu Abu Rasulullah selepas 1400 tahun? Ada 2 lain, 3 lain, betul ke Abu Rasulullah? Siapa boleh buktikan 100% ataupun 90% ini Abu Rasulullah? Ayah, tak boleh bukti ya. Dah Syekh bawa, iyalah. Syekh tu ambil mana? Dia ambil bapa dia ambil mana? Ada tak kemungkinan rambut tu bertukar selepas 1400 tahun? Kita baca sejarah perang, keluarga Rasulullah lari sana lari sini, dibunuh dan sebagainya. Bahkan rambut tu hilang habis begitu saja. Bukan kata rambut, keluarga Rasulullah pun dibunuh ramai kan? Kan masih ada yang simpan rambut tu. Kita fikir boleh jadi rambut orang lain. Ada yang kita tadi. Tapi kalau kita percaya kat Syekh tu tak apalah, kita nak percaya tak apalah, ambil pilah berkat pokok Abu Rasulullah, ambil pilah kan. Tapi dia tidak boleh banyak membantu kita. Sebab apa? Sama dengan kini, bukan selain Abu Rasulullah, satu jubah Rasulullah balut jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak membantu ya, tidak boleh. Itu konsep dia itu, konsep iman dan amal soleh. Baik, habis jenazah, kapan apa semua, nak sembahyang, Nabi bangun nak solat jenazah ke atas Abdullah. Tindakan Nabi ditanya oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia tak apa nak bagi Rasulullah hadir sembahyang jenazah tu, sebab Abdullah ni jahat, Abdullah ni tak beriman. Tapi Nabi jawab, kata Nabi diberi pilihan oleh Allah sama ada untuk memohon ampun atau tidak kepada golongan ini. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum falan yaghfirallahu lahum. Sama ada kau minta ampun kepada mereka wahai Nabi ataupun engkau tak minta ampun. Jadi dalam ayat tu Nabi faham Allah Ta'ala bagi pilihan, minta ampun ataupun tak minta ampun. Jadi Nabi bila tengok ayat tu, Nabi ijtihad, Nabi kata Allah bagi pilihan pada aku nak minta ampun ataupun tak minta ampun. Jadi Nabi buat tulisan untuk Abdullah bin Ubay ni aku nak minta ampun. Jadi Nabi pergi sembahyang. Bila Nabi sembahyang tu, Allah Ta'ala wahyukan ayat ni, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan solat ke atas mereka. Tapi ziarah tak ada masalah. Ziarah boleh. Ziarah satu perkara baik. Kita ziarah, cerita pasal agama, bagi buku, bagi Al-Quran terjemahan untuk dia baca sikit, bagi buku-buku debat antara Islam dengan Kristian, bagi buku yang menceritakan akidah kita yang jelas.
supaya hati dia terbuka, boleh jadi sebab dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kita takdirah. Bila kita takdirah, bila matinya kita kata tak tahulah neraka siang dia. Selang sebelah rumah kita je. Kita tak pernah ziarah dia, tak pernah cerita pasal Islam. Kan? Itu salah kita kan. Sebab itu kita nak bawa ni apa? Ziarah tu satu perkara penting. Baik, doa dapat hidayah pun boleh, doa bagi dia sihat pun boleh. Doa kepada Allah bagi dia sihat walaupun dia bukan Islam. Doa dia mendapat hidayah pun boleh. Doa dia kaya, minta kepada Allah supaya bukan Muslim ni kaya pun boleh. Doa kepada Allah supaya perniagaan dia maju, boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya satu je, minta ampun kepada Allah untuk dia, sebab syarat iman tu masih belum ada. Ada kawan saya dia cerita bab doa je lah. Bab doa ni mustajabnya doa ya. Dia kata ni ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Pada hari Jumaat ada satu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Betul eh? Kawan saya cerita ada seorang pengetua sekolah agama bagi tahu pada dia pada hari Selasa sekolah agama dia perlu bantuan lebih kurang 10,000 untuk buat renovation, bayar hutang kontraktor, renovation, bayar bil air, bil elektrik dan sebagainya. 10,000 ringgit. Dia bagi tahu hari Selasa. Jadi kawan saya ni pun tak apa lah. Dia kata insyaAllah lah saya cubalah cari bantuan, tengok tempat-tempat saya ceramah dan sebagainya. Jadi saya bukan nak minta ceramah, saya nak cerita je. Dia pun hari Rabu pergi ceramah satu tempat, mungkin minta sikit kan, carilah kalau tempat nak terima sekolah agama ni. Khamis malam tu, Khamis malam Jumaat dia pergi mengajar satu tempat. Lepas semayang Isyak, orang ajak semayang hajat. Dia bertanya, semayang hajat malam ni pasal apa? Orang surau kata tak ada apa-apa ustaz, saja kita semayang hajat je. Minta apa, tak apa, minta. Tak ada apa, bukan ada orang sakit, betul lah. Kita semayang hajat. Dia pun tak apa lah, jadi baik imam semayang hajat. Waktu sujud yang last tu, dia berdoa kepada Allah. Dia doa, ya Allah, malam ni aku tak mau minta apa-apa, ya Allah. Aku nak minta satu perkara ya. Sekolah kawan aku ni, sekolah agama perlukan duit bantuan sebanyak 10,000 ringgit. Apa? Aku nak minta satu perkara ya Allah, kau bagilah duit 10,000 ni. 10,000 je ya Allah. Dia doa, dia merayu lah hati dia dalam bahasa Melayu, ya Allah, ya Allah. Bagilah 10,000 dah selesai masalah ni ya Allah. Habis sujud, bangun baca tahiyat, bagi salam, lepas tu habis balik. Hari Khamis malam Jumaat. Pagi esok dia pergi mengajar satu tempat. Dia mengajar satu tempat. Habis kuliah duha pagi tu, hari Jumaat tu, 9 sampai 10, 10.30 tu habis kuliah duha. Habis kuliah duha dia nak balik, datang seorang datin. Kaya lah. Datin tu kata, Ustaz, saya tak rasa tak sedap hati lah Ustaz. Pasal apa? Saya rasa nak pergi derma lah. Ustaz tahu lah sekolah-sekolah agama yang susah-susah ke apa. Kan? Ada. Kawan dia kata ada. Boleh insya-Allah ada. Sekolah agama kawan dia kan. Ada. Alhamdulillah Ustaz, saya Ustaz hati lah. Masa nak bagi je dia. Tak apa. Masa boleh. Datin dia buka beg tangan, keluar kucing tu dia. Bila dia pun tak tengok lah tu dia berapa. Pak saya bagi. Oh dah siapa bagi Ustaz. Tolong sampaikan pada sekolah agama. Dia apa nak bola bank dia. Bawa kereta pergi cari kawan, nak telefon ni, alhamdulillah ada duit dah sikit ni. Ada duit dah sikit ni orang bagi dah ni. Kan? Minta 10,000 tu ada duit sikit. Banyak mana tak tahulah, tak tahu nak kata banyak mana kan. Ada lah orang bagi sikit. 1,000, 2,000, alhamdulillah lah boleh lah tolong sikit-sikit. Tapi jumpa kawan bagi cek kat mentua ni, tua pun buka tengok. Berapa? 10,000. Cukup.
Malam tadi doa minta 10 pagi tu dapat tu. Dia kata silap doa, dia kata. Pasal apa silap? Pasal minta 10,000. Kalau lah yang aku tahu kata waktu tu saja aku tak minta 10,000 Ya Allah kau bagilah 20,000 ya Allah. 10,000 untuk sekolah, sebagi 10,000 tu untuk aku ya Allah. Silap doa Allah, dia tak rugi. Nyesal dia. Minta banyak lah. Maksudnya minta banyak, jangan minta cukup-cukup. Nak duit macam ni, ya Allah aku perlu 1,000 ya Allah, nak bayar iuran anak, minta cukup-cukup 1,000 ya Allah. Minta lebih. Minta lebih Allah. Takut lah waktu tu mustajab kan. Allah kan. Ya Allah. Baik. Habis itu perbahasan yang ke-8. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Ada apa nak tanya kah? Ya. Pada orang berselawat, orang kata orang yang sembahyang lah, tapi kalau berselawat pun tetap dapat pahala. Orang yang masih ada berselawat dan tak sembahyang, berselawat tetap dapat pahala. Betul? Orang yang berselawat tapi tak sembahyang tak dapat pahala. Tetap dapat pahala dia. Dia dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ini, faman ya'mal mithqala, dalam Al-Qari'ah tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, sikit sangat, yarah. Yarah tu Allah Taala tengok tu, dia tengoklah. Dia akan tengok amalan pahala dia tu, pahala amalan itu. Dia akan tengok, Allah Ta'ala akan ambil kira. Sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sikit, kecil, dia akan tengok, Allah Ta'ala akan ambil kira. Jadi kalau dia buat kebaikan, dia selawat, ada pahala. Kalau dia tak sembahyang, ada dosa. Dia tak bayar zakat, ada dosa. Dia sedekah, ada pahala. Semua tu akan diambil kira, pahala dan dosa. Bukan makna bila kita tak sembahyang tu segala amalan kita ditolak. Ada pahala ya, ada pahala. Katalah kita tak hubungkan silaturahim, kita sembahyang, pahala sembahyang ada, tapi ada dosa tak hubungkan silaturahim. Semua tu akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi orang yang berselawat dia akan dapat pahala, sebab Nabi kata siapa selawat ke atas aku sekali, Allah selawat 10 kali. Dia tak sembahyang, dosa besar. Cuma mungkinlah dia kata tak ada pahala ni, mungkinlah besarnya dosa tak sembahyang tu menenggelamkan pahala kebaikan. Mungkin maksud dia begitu. Dia sedekah banyak, dia kaya, dia sedekah banyak kan, dan dia buat charity banyak, tapi dia tak sembahyang. Dosa tak sembahyang ni sangat besar. Mungkinlah dosa ni lah akan menenggelamkan pahala tu, tapi tetap ada pahala. Sebagaimana dosa orang syirik kepada Allah, kebaikan dia banyak. Orang syirik, dia orang kafir, dia buat charity banyak, ada pahala tu, tapi pahala tu tidak ada nilai. Sebab apa? Tenggelam dengan sebab syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang perempuan dia tak pakai tudung, tapi dia sembahyang, ada pahala tak? Dia sembahyang tidak pahala. Dia tak pakai tudung, tak tutup aurat, itu dosa, tak apa, dosa lah. Cuma kadang-kadang kita kata, bila kita tengok orang keluar dari surau tak pakai tudung, kita kata apa? Kita kata sembahyang apa? Tudung tak pakai. Kan? Dia pakai seluar ketat keluar dari surau, sembahyang apa? Tudung tak pakai. Tak, dia sembahyang tadi dia ada kain terpung apa semua. Kan dia sembahyang tutup aurat dah. Cuma di luar daripada sembahyang dia tak tutup aurat. Dia tak tutup aurat, dia berdosa. Tapi dia sembahyang tu ada pahala. Allah Ta'ala akan fikir lah nanti macam mana keadaannya. Cuma kita pandang dosa tak tutup aurat lebih besar daripada dosa tak sembahyang. Sedangkan dosa tak sembahyang lebih besar daripada dosa tak tutup aurat. Jadi kita serah pada Allah. Jadi dosa tetap kita kata dosa, pahala tetap kita kata pahala. Sama dengan orang peluk kan. Peluk. Dosa dua peluk Korea pun
dosa. Peluk pemain badminton pun dosa juga. Tak boleh lah kita kata tak apa, ni seorang ibu memeluk anak dia, tak boleh. Yang dosa-dosa lah, kena kata salah juga, ya. Tak boleh kata tak apa, tak boleh, sebab salah. Kalau peluk pemain badminton tu tak salah, maknanya peluk K-pop tu tak salah juga. Yang salah tu tak kata salah, kan? Yang dia buat baik kita kata baik, yang salah kita kata salah. Janganlah kita kata yang dia buat salah tu baik juga, tak apa. Sebagai seorang ibu, kan, dan sebagainya. Kalau gitu tak apalah, kan orang lebih pegang tangan, tak apa lah, kami memang nak kahwin lah sebenarnya, kan? Boleh tak itu? Kami nak kahwin lah sebenarnya, 3 bulan lagi nak kahwin lah. Ni cuma nak try serasi tak serasi. Nampak kan? Kalau kita punya, kami bukan nak buat maksiat, kami nak tengok serasi tak serasi. Kalau serasi kami teruskanlah perkahwinan, kalau tak serasi kami stop lah dulu, kan? Boleh kau ucap itu? Tak boleh lah itu. Yang haram kata haram, yang salah kata salah, yang betul kata betul. Itu prinsip agama kita, ya. Marah nanti kat marah. Oh, ada lagi soalan? Ya. Puasa tak solat? Puasa ada pahala, solat berdosa. Ya, tapi dosa tak solat lebih besar daripada dosa tak puasa. Kita cakap dia puasa tu alhamdulillah bagus dah, bagus dia puasa. Cuma kita nak fikir macam mana dia tak solat, macam mana nak suruh solat. Itu kita kena fikirlah. Jangan kita duk tak ni hang tu suruh puasa lah. Duk suruh puasa lah, kalau tak solat tu suruh puasa. Dia kata alhamdulillah tak payah puasa lah. Kita menyumbang. Tapi kalau kita tahu, kalau kita kata macam tu menyebabkan dia tersedar, kan? Ni puasa je, sembahyang dah, bukan Allah Ta'ala terima, kita kata macam tu menyebabkan dia sedar. Silap. Menyebabkan dia rasa sembahyang, dia nak sembahyang. Itu tak apa lah. Tapi kita bimbang bila kita kata Tuhan ni puasa sembahyang dah, bukan Allah Ta'ala terima, kan? Baik tu selalu puasa, akhirnya dia tak puasa langsung, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Kita takut dia faham macam tu menyebabkan lagi dia buat maksiat. Sekarang dia tak sembahyang tapi dia puasa, dia bayar zakat. Itu kita hati-hati, tengok keadaan macam mana tu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.